Terima kasih Syah, salam hormat dan salam sejahtera. Pasukan Gerakan Am PGA Sarawak akan lebih berwaspada untuk menghalang kes penyeludupan bersenjata di sempadan Malaysia, Indonesia dan perairan negara. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Aidi Ismail berkata, tindakan ini susulan insiden yang berlaku di sempadan Malaysia, Thailand baru-baru ini. Dalam insiden itu, Sarjan Baharudin Ramli, 54 tahun telah terkorban dan mengakibatkan kecederaan parah rakannya, Sarjan Norihan, 39 tahun, dalam kejadian berbalas tembakan dengan sekumpulan penyeludup kira-kira 600 meter dari pos kawalan TS9 di Padang Besar Perlis. Sehubungan itu, Dato' Aidi Ismail menjelaskan PGA Sarawak mempunyai pasukan khas yang memantau aktiviti penyeludupan dan beliau telah mengarahkan anggota yang melakukan kawalan sempadan sentiasa bersiap sedia menghadapi sebarang ancaman. Terdahulu Adi menyaksikan Majlis Serah Terima Tugas Jawatan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Sarawak yang baru, SSC Mat Zani alias Muhammad Salahuddin Cik Ali dengan Timbalan Ketua JSJ Sarawak ACP Zulfika Muhammad Ghazali yang sebelum ini memangku jawatan tersebut di Pejabat Polis Kontingen Sarawak di Kuching. SSC Muhammad Salahuddin yang sudah 25 tahun berkhidmat dalam pasukan biru yakin dapat membantu mengurangkan lagi kes jenayah indeks di Sarawak yang secara puratanya dalam sehari adalah 40 kes ke bawah. Ancam pegawai dengan peluru. Polis Sarawak berkas 3 lelaki tempatan semalam dan memburu seorang lagi suspek bernama Yong King Ling, 35 tahun. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Aidi Ismail berkata, ketiga-tiga suspek berumur antara 35 dan 39 tahun itu ditahan di sebuah premis hasil risikan Pasukan Cawangan Jenayah Berat Ibu Pejabat Polis Kontingen Sarawak. Pihak polis percaya Yong merupakan perancang utama kes ugutan ini. Sehubungan itu, beliau meminta kerjasama orang awam bagi menyalurkan maklumat keberadaan suspek. Dalam kes tersebut, seorang pegawai kastam berumur dalam lingkungan 50-an telah menerima bungkusan berupa 2 biji peluru hidup beserta sekeping kertas bertulis "Got 2 bullets, 1 long, 1 short, which one you want?" Susulan ancaman bertulis itu mangsa telah membuat laporan polis. Dato' Aidi turut mendedahkan ugutan itu bermotifkan dendam susulan operasi serbuan yang dijalankan Jabatan Penguatkuasa terbabit awal November lalu, di mana mangsa merupakan ketua operasi. Kes kini disiasat di bawah Seksyen 507 Kanun Keseksaan, iaitu kesalahan menakutkan secara jenayah dengan jalan perhubungan sembunyi nama yang mana memperuntukkan hukuman penjara sehingga 7 tahun. Sebarang maklumat boleh disalurkan kepada Pegawai Penyiasan Inspektor Ramli Hussein di talian 013-896-8963. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak memerlukan lebih ramai wanita untuk menyertai pasukan berkenaan ke arah pelaksanaan perkhidmatan serta operasi yang lebih berkesan. Pengarah JBPM Sarawak Hiruddin Rahman berkata, ini kerana peranan anggota wanita adalah sama penting dan diperlukan terutama dalam operasi menyelamat bagi menjamin keselesaan serta kehormatan mangsa wanita sekaligus mempertingkat kepercayaan masyarakat terhadap agensi berkenaan. Wanita ni penting sebab kalau kita lihat risiko kebakaran yang berlaku kebanyakan kalau statistik kebakaran di rumah ni memang berlaku di dapur dan melibatkan wanita, dan kebanyakan kalau wanita ini dilatih dan wanita bercakap dengan wanita, saya yakin bahawa positively mana ini will bring a big impact lah. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas Majlis Apresiasi Bomba Wanita di Kuching. Hiruddin memberitahu setakat ini JPBM Sarawak mempunyai 65 pegawai wanita yang mewakili 6% jumlah keseluruhan keanggotaan seluruh negeri. Mereka ditugaskan di balai-balai, bilik gerakan serta menganggotai pasukan khas Jentera Perkhidmatan Perubatan Kecemasan yang bertauliah sebagai responder pertama. Jelasnya untuk pengambilan akan datang, beliau akan memastikan penyertaan wanita ditingkatkan. Pengumuman bantuan khas sekali bayar RM300 kepada semua petugas barisan hadapan yang diumumkan oleh Menteri Kewangan Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz semalam disambut baik. Ketua Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Zon Miri, Penguasa Kanan Bomba 1 Lau Po Kiong berkata, seperti yang diketahui umum ketika pandemik COVID-19 ini, ramai petugas barisan hadapan tampil membantu kerajaan dan juga masyarakat dalam usaha memutuskan penularan wabak tersebut.
Penguasa kanan Bomba 1, Lau Poh Kiong memberitahu setiap petugas barisan hadapan bertugas tidak mengira waktu selain bertugas dengan ikhlas tanpa mengira imbuhan atau balasan. Dengan ada bajet yang terkini yang kita dengar tu, one off dengan pembelian imbuhan 300 tu, saya rasa kebanyakan bukan sahaja daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, agensi lain dan juga petugas-petugas frontliner yang lain, saya rasa mereka merasai dihargai dengan imbuhan ni. Dan saya percayalah rakan-rakan saya di frontliner yang lain juga, termasuk rakan-rakan saya daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, merasa terharu atas penghargaan kerajaan dan juga rakyat jelata Malaysia. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM di Balai Bomba dan Penyelamat Lopeng Miri. Sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Syah di Angkasa Puri. Silakan Syah. Baik, terima kasih.